Assalamualaikum, salam sejahtera. Temu kita sekali lagi di BBTV pada hari ini. Pada malam ini kita membawakan seorang ahli politik, seorang penganalisis bebas yang hangat, yang sangat ditunggu-tunggu di media sosial. Ulasan beliau, kupasan beliau sangat dinanti-nantikan oleh warga maya. Bila beliau ke udara, pastinya ramai followers yang berkongsi, mendengar ulasan beliau, pandangan beliau. Baiklah, tanpa membuang masa, saya nak kenalkan di sebelah kiri saya Datuk Lokman Nur Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia, dan juga ahli UMNO. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Baik, Datuk, kita jangan buang masa. Ya. Kita ada banyak lagi agenda. Baiklah, kita tengok sekarang dah separuh masa pertama kempen telah berlangsung di Pilihan Raya Negeri Melaka, dan hari Jumaat ni hari last berkempen. Setakat ni Datuk rasa berapa persen persediaan Barisan Nasional untuk menghadapi Pilihan Raya Melaka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Setakat ni saya nampak kempen ni sebenarnya memang agak luar biasa lah, tak macam pilihan-pilihan raya yang lepas. Jadi dari segi kemampuan Barisan Nasional untuk berkempen khususnya di media sosial, nampaknya Alhamdulillah sambutan dia sangat bagus. Cuma belum nampak bahang pilihan raya tu. Masih tak nampak lagi bahang pilihan raya. Suasana pilihan raya di Melaka ni nampak masih lagi sepi, kerana disebabkan SOP yang bagi saya agak mengarut, yang ditetapkan oleh KKM untuk dilaksanakan oleh SPR. Jadi dari segi kemampuan Barisan Nasional, hari ini saya rasa dengan prestasi sahabat-sahabat kita di peringkat grassroots, kita boleh memenangi dengan mudah antara 15 hingga 18 kerusi. Ini setakat ke hari ini. Sebab dia setiap hari itu dia berubah-ubah. Yalah, kita nak salahkan SOP ni pun tak boleh nak cakap banyak juga, kan? Tetapi disebabkan kita tidak boleh kunjung rumah ke rumah, kita tidak boleh buat walkabout, kita tidak boleh buat siri kempen ceramah macam ceramah umum macam dulu, kan? Jadi apa yang BN ada, aset yang BN ada yang paling besar sekali, iaitu jentera pilihan raya, tidak dapat digunakan sepenuhnya. Hari ini kita dah sama level playing ground dengan parti yang baru saja muncul, iaitu Bersatu. Mungkin ini jugalah yang cuba dilaksanakan oleh KKM yang kita tahu di bawah pentadbiran Khairi Jamaluddin yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Mungkin itulah antara perjanjian-perjanjian dia untuk membantu Muhyiddin. Tetapi kesan dia kepada parti, dan saya harap calon-calon pilihan raya, saya rasa ramai yang frust, diberikan tempoh kempen 12 hari. Tapi nak buat apa 12 hari ni kalau tak boleh jumpa orang, kalau tak boleh pergi walkabout, tak boleh pergi salam orang, menyatakan bahawa undilah saya. Itu pun satu kesalahan. Pakai baju BN pun tak boleh, kan? Lainlah kalau dalam live macam ini boleh pakai lah. Jadi benda-benda macam ni bagi saya lah sangat mengarut lah, kerana di luar daripada negeri Melaka, orang dah mula ke fasa 4. Melaka sepatutnya berada di fasa 4. Sepatutnya apa yang dinikmati oleh negeri-negeri yang berada di fasa 4 turut boleh dinikmati oleh orang Melaka. Hari ini tak pasal-pasal orang Melaka terpaksa mengikut SOP yang jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Orang pakai baju BN macam saya ni, pakai baju PN ke, pakai baju DAP ke, ataupun pakai baju Pakatan Harapan, tak boleh senang-senang singgah kat kedai, duk makan apa semua. Silat-silat bulan boleh kena tangkap. Baik. Tapi macam Bawang Syah bersama Datuk Seri Rauf, beliau bimbang Pilihan Raya Negeri Melaka dia akan satu test market untuk PRU. Jadi inilah template-nya nanti pada PRU. Adakah Datuk rasa saya nampak gayanya begitulah. Saya nampak gayanya begitu. Kecuali kalau kita tukar Menteri Kesihatan ni segeralah, ataupun Perdana Menteri masuk campur untuk elakkan daripada SOP-SOP yang mengarut ni daripada berlaku. Kerana hari ini kita tengok rakan-rakan negara lain, contohnya macam Korea, mereka boleh buat pilihan raya macam biasa.
tak ada masalah. Negara-negara lain pun boleh buat pilihan raya macam biasa. Kenapa Malaysia ni dibenarkan untuk buat pilihan raya tetapi tak boleh berkempen? Mengarut bagi saya. Jadi bagi saya, kalau tak boleh berkempen ni, sewajarnya disingkatkan tempoh masa kepada 3 hari. Tapi padatnya. Hari kempen tu biar 3 hari, sebab boleh menggunakan social media saja. Tetapi kena ingat satu saja, macam mana calon-calon pilihan raya yang tidak ada social media yang kuat, macam mana calon-calon pilihan raya yang menggunakan cara lama untuk berkempen. So sebenarnya hakikat dan realiti dia hari ni, penerimaan SOP-SOP yang ditentukan oleh KKM, oleh pihak SPR hari ni membuka ruang untuk calon-calon pilihan raya ni menipu. Maksudnya macam mana? Yalah, kita tak boleh pergi rumah ke rumah, tetapi ada calon-calon daripada Perikatan Nasional, ada calon-calon daripada Pakatan Harapan senyap-senyap pergi ke rumah. Ada yang hantar icebox, macam Nur Azman, saya dapat maklumat, hantar icebox. Ada yang bagi seorang RM500 pun ada juga. Kan? So ini yang kita bimbang. Takut bila kita tidak boleh berkempen, kita tidak boleh menyatakan misi dan visi kita. Jadi akhirnya apa kaedah yang akan diguna pakai untuk mengikat pengundi itu untuk menyokong sesuatu calon? Last sekali calon tak pergi, dia hantar duit je. Yang ini yang kita bimbang. Jadi pilihan raya ni yang patutnya boleh jadi bersih, dikotorkan oleh SOP-SOP mengarut ni. Disebabkan yang ketat tu ada yang main belakang pula lah, guna teknik duit dan sebagainya. Datuk. Baik, kita nak berada pada soalan seterusnya tentang ugutan. Saya kira ugutan Taslim Muda Yassin nak tekan butang ni. Apa maksud butang ni? Ada ke butang tu nak ditekan tu? Boleh Datuk Lomba kupas sikit? Dia ada 2 butang. Okey. Dia ada 2 butang. Yang saya tahulah kan. Satu butang yang dia masukkan untuk negeri Johor. Okey. Satu lagi butang yang diadakan untuk kerajaan pusat. Kan. Saya berani jaminlah kalau dia tekan 1000 butang sekalipun, kerajaan Johor tak akan jatuh. Atas faktor apa tu? Atas faktor apa? Sebab 2 orang yang ahli bersatu. 2 orang ni lebih hormat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Seri Paduka Sultan Johor daripada menghormati pengurusi bersatu ni ataupun presiden bersatu. Kan? Johor ni lain. Dia tak macam negeri lain. Kita punya rasa hormat kita kepada Kebawah Duli Tuanku ni dan rasa sayang kita kepada Tuanku ni, dia tak macam negeri lain. Berbeza. Jadi apa yang Tuanku dah titah sebelum ni, dia kata kalau ada usaha nak menggegarkan politik Johor, ada usaha untuk buat kacau bilau, mengganggu pentadbiran negeri Johor, saya akan bubarkan Dewan Undangan Negeri. Ini dia cakap. Jadi saya cabarlah, cubalah. Memang dia takkan berani punya. Dia takkan berani. Cakap saja lah. Kalau setakat butang nikaji mungkin boleh. Kedua mungkin tarik diri di peringkat pusat. Yang ini pun dia takkan berani buat. Tak suruhkan juga macam mana? Sebab dia kena sedar hakikat dan realiti dia. Pilihan raya ni PN tidak akan menang 1 kursi pun. Pilihan Raya Melaka ni Pilihan Raya Melaka ni PN tak akan menang 1 kursi. Jadi dengan prestasi buruk selepas Pilihan Raya Melaka ni, macam mana dia nak tarik sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri yang akhirnya akan mempercepatkan kehilangan jawatan dia sebagai ahli parlimen? Melaka ni gambaran untuk pusat lah. Bukan, maksud saya kalau dia berani untuk berhadapan dengan pilihan raya, dia tak adalah buat darurat dulu. Kenapa dia buat darurat? Sebab dia tahu kalau berlaku saja pilihan raya, maka dia akan sedar bahawa parti dia tak boleh menang sebarang kursi. Untuk pilihan raya nasional, saya boleh bagi diskaun sikit lah. Mungkin tempat-tempat yang boleh mengganggu gugat, macam Pagoh, Larut, Mersing. Ini 3 yang boleh bagi sedikit saingan kepada Barisan Nasional. Tapi menang belum tahu. Kan? Jadi kalaulah dia dah tahu nasib dia selepas pilihan raya ke-15, dia akan kalah. Bila dia kalah, segala kezaliman yang dia buat, penayaan yang dia buat kepada pemimpin Barisan Nasional, dia cuba penjarakan Datuk Seri Najib, dia cuba penjarakan Presiden UMNO. Kalau misalnya BN memerintah semula, tanpa
bekerjasama dengan mana-mana parti politik. Maka BN boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri. Silap-silap kalau dapat orang macam Datuk Seri Najib, mungkin selamatlah. Kalau Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, mungkin Datuk Seri Najib ni tidak ada perasaan dendam, kesumat macam Mahathir dan Muhyiddin. Mungkin tak akan balas dendam. Tapi kalau orang lain jadi Perdana Menteri, belum tahu. Kan? Kita takut selepas ni kes Muhyiddin Yassin beri projek kepada Vincent Tan akan keluar balik. Kes dia bagi projek kepada anak dia akan keluar balik. Kes dia bagi projek kepada anak Vincent Tan, dan kemudian di dalam syarikat tu pula dia ambil supply daripada syarikat yang di mana menantu dia Adlan Berhan mempunyai equity di dalam syarikat tu. So benda ni pun boleh keluar balik. Bistarinet dan sebagainya. So dia kena fikir panjang-panjang. Saya yakin sangatlah dia tidak ada bos untuk tekan mana-mana butang. Kecuali butang ni kaji. Yang itu dia berani. Baik, bila cerita pasal butang ni, UMNO kan lebih powerful dalam soal butang ni. Ya, betul. Banyak lagi butang-butang yang UMNO boleh tekan. Tak nak tunjuk action sebab pada saya UMNO Barisan Nasional ni atas dasar muafakat. Presiden tak boleh kata saya tekan butang sebab UMNO ni didirikan atas satu majlis tertinggi. Presiden tu bukan berhak bercakap atas kapasiti dia, tapi atas kapasiti parti. Betul tak, Datuk? Betul. Jadi maksudnya butang tu sebenarnya powerful, tapi UMNO tak nak tekan butang ugut saja. Tapi maksudnya kan, tapi Muhyiddin bercakap tu macam menunjukkan dia dah lemah. Tak, Muhyiddin ni dia terlalu angkuh. Dia masih lagi ingat bahawa orang masih kenang dia sebagai Abah. Tapi dia Melaka banyak banner-banner. Dia tulis itu Abah Sayang Melaka. Kalau Abah Sayang Melaka, Abah yang betul Sayang Melaka ni Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Sebab dia kahwin dengan orang Melaka. Abah kau ni sebenarnya dia sayang Singapura. Itu yang dia cari ni kaji tu. Kan? Jadi tak payah duk sembang. Dia duk kata bahawa Melaka akan menjadi kubur UMNO. Masuk akal lah kalau bercakap tu. Kan? Kita cakap kena berdasarkan fakta. BN, ketika BN kena fitnah teruk 2018 pun, kita menang 13 kursi. Bukan BN tau. Calon UMNO menang 13 kursi. Takkan hari ni orang dah tahu fitnah-fitnah. Orang dah tahu Pakatan Harapan punya janji palsu. Orang dah tahu semua yang Datuk Seri Najib bagi habis dirampas balik. Dan orang dah tahu perangai ketika Muhyiddin berkuasa. Takkan orang yang 25% penyokong pengundi Melayu ni masih nak undi dia orang. Takkan yang lagi 97% pengundi Cina yang dulu menyokong Pakatan Harapan semua nak bersama dengan Pakatan Harapan. Tengok apa jadi dengan ekonomi masyarakat Cina. Bursa saham Kuala Lumpur menjunam. Mereka yang paling parah. Perniagaan-perniagaan ditutup. Mereka diarah kurung di rumah. Pekerja-pekerja pun terpaksa dibuang kerja. Banyak bisnes gulung tikar. Banyak orang bankrupt. Banyak orang pinjam malu. Ramai yang dah tak boleh tahan, tak mampu, last kali mengambil keputusan bunuh diri di bawah pemerintahan Muhyiddin. Jadi kalau dia berpijak di bumi yang nyata, kan, dia patut stick dengan rancangan jahat dia orang ni nak memenangi 4 kerusi. Sebenarnya Perikatan Nasional target di negeri Melaka ni nak memenangi 4 kerusi. 4 kerusi saja. Kerana dengan 4 kerusi dia campur dengan Pakatan Harapan, mereka boleh membentuk kerajaan negeri. Itu rancangan mereka. Mereka nak bentuk kerajaan negeri bersama Pakatan Harapan supaya dapat memberi pengajaran kepada UMNO. Sepatutnya yang patut belajar, yang patut diajar sebenarnya ialah Muhyiddin Yassin. Kerana daripada seorang yang Mahathir janji nak bagi jawatan Perdana Menteri, zaman Mahathir dia jadi Perdana Menteri pun tak merasa. Tiba-tiba UMNO bagi sokongan pada dia, PAS bagi sokongan pada dia, dia jadi Perdana Menteri walaupun kursi dia lebih sikit daripada kursi UMNO dan Barisan Nasional. Last kali dia bully balik UMNO, dia tikam UMNO balik, kan? Dia aniaya pemimpin UMNO. Patut yang diajar ialah Muhyiddin Yassin, bukan orang lain. Ya. Tapi kalau betul Datuk katalah Perikatan merancang untuk 4 kemudian bekerjasama dengan Pakatan Harapan, PAS
mana muka dia nak kena bersama dengan DAP bila kata dah betul ada gabungan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan untuk Negeri Melaka. Benda ni boleh direalisasikan. Soalan ini tak sepatutnya berbangkit. Kenapa? Sebab mereka sudah pun bekerjasama dengan DAP dulu. Betul tak? Tapi mereka dah Mereka pernah bekerjasama dengan DAP. Muhyiddin juga pernah bekerjasama dengan DAP. Jadi kalau kekasih lama ni nak patah balik tu mudah. Aduh. Nak patah balik tu mudah. Hari ni yang konsisten tak pernah bekerjasama dengan DAP, UMNO je. Belum ada keperluan. InsyaAllah kalau rakyat negeri Melaka memberikan sokongan padu kepada Barisan Nasional, kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Tidak ada keperluan untuk kita kerjasama dengan DAP yang digambarkan oleh Mahathir, resis, anti-Islam dan sebagainya. Tapi kalau DAP boleh berubah akan datang, Lim Kee Siang dah tak ada, Lim Guan Eng dah tak ada, yang ada di dalam DAP golongan yang moderate, golongan yang tidak ekstrim, golongan yang tidak resis, golongan yang menghormati hak istimewa orang Melayu, golongan yang menghormati Islam sebagai agama persekutuan, golongan yang menghormati kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, golongan yang menghormati Raja-Raja Melayu. Tak ada masalah. UMNO pun boleh menukar pendirian tu. Kan? Tetapi kita kena pastikan bahawa UMNO kena memerintah solid dengan simple majority dulu. Kalau BN ada simple majority, kalau lepas tu kita terpaksa kerjasama dengan orang lain pun, orang ni tak boleh kontrol kita. Suara besar. Kita decide. Kita decide. Dan kalau mereka ni tak puas hati sesuatu, mereka nak tarik diri, silakan. Masih kukuh. Kita masih kukuh. Kita tak tumbang. Itu penting sebuah kerajaan yang stabil. Kalau kerajaan tu stabil, barulah investor akan masuk. Hari ni kita tengok apa jadi dengan investment yang sudah pun deplete ataupun sudah pun dipersetujui oleh para investor atau para pelabur daripada luar. Akhirnya mereka lari bila kerajaan tidak stabil. Jadi kalau nak melihat Melaka menjadi sebuah kerajaan yang ekonomi dia kuat, sebuah kerajaan yang stabil, pemerintahan dia disukai oleh rakyat, boleh melaksanakan benda-benda untuk membantu rakyat dan sebagainya, kena pastikan BN kena menang dengan majoriti lebih daripada separuh. Itu penting. Baik. Menarik bila Datuk cerita pasal slogan Abah Saya Melaka ni. Sebab saya pernah interview wawancara Datuk Rafiq Naizam Muhyiddin. Dia kata kenapa kita highlight Tan Sri Muhyiddin kat Melaka ni, dia nak ambil contoh macam Datuk Sri Najib. Dia kata Barisan Nasional UMNO ada Datuk Sri Najib, kita ada Tan Sri Muhyiddin, Pakatan Harapan ada Anwar Ibrahim. Sama ke level-level ni? Nak levelkan ke populariti Datuk Sri Najib tu dengan Tan Sri Muhyiddin? Boleh dibanding-banding? Dia sebenarnya kita highlightkan Datuk Sri Sulaiman sebagai calon ketua menteri kita, kalau dia menang lah, kan. Dan sebelum ni pun dia ketua menteri. Itu yang diungkapkan oleh Datuk Sri Muhammad Hassan. Dan Datuk Sri Najib ni bukanlah kata dia di highlight. Di mana dia pergi memang dia punya aura tu orang akan automatik datang. Walaupun kita tak beritahu kan kat mana jadual dia nak pergi, kita pun tak tahu. Kan? Tapi kalau dia datang tu orang akan berpusu-pusu. Macam gula ada bau gula ni. Kan? Kadang-kadang dalam kereta kita ni ada gula yang kita tertinggal. Semut daripada luar kereta pun boleh datang. Itu diibaratkan Datuk Seri Najib. Sebab orang masih rindu zaman dia. 9 tahun dia memerintah, ekonomi kita bagus, foreign direct investment kita bagus, bursa saham Kuala Lumpur kita paling tinggi dalam sejarah. Walaupun kita terkesan akibat kejatuhan harga minyak dan akibat daripada penarikan balik apa ini dipanggil pelaburan daripada Amerika, apabila Donald Trump menang, mata wang kita jatuh. Kita tengok Datuk Seri Najib, dia tak perlu pun tambat nilai ringgit. Dia telah berjaya daripada awal 2017 tu, kita punya mata wang naik sampai 3.85. Sehinggalah diambil alih oleh Mahathir, habis jatuh balik. Kan? Semua ni dilakukan kerana Datuk Seri Najib ni, dia ada pengalaman lebih 40 tahun dalam memacu ekonomi baik daripada negeri Pahang, duduk di beberapa kementerian dan akhirnya sebagai Perdana Menteri. Nak banding dengan Muhyiddin, ketika kita tugaskan dia untuk
mencari pelaburan di China, dia balik dengan tangan kosong. Azmin pun Sama kan, dia balik dengan tangan kosong. Setidak-tidaknya Datuk Seri Najib 2016 bila dia pergi ke China, dia bawa balik 154 bilion pelaburan daripada negeri China. Dan ketika itu kita baru saja ditemplak akibat daripada Mahathir juga. Mahathir jumpa dengan duta-duta European Union, minta supaya duta-duta ni memberi tekanan kepada Malaysia. Siapa yang, macam mana cara European Union nak beri tekanan pada Malaysia? Dia boykot minyak sawit kita. Bila mereka memboykot minyak sawit kita, yang kena padah, yang parah ialah peneroka Felda. Ialah pengusaha-pengusaha kelapa sawit yang kecil-kecil ni, mereka yang parah. Kan? Memanglah European Union dia nak dia punya minyak bunga matahari ni. Tetapi pada hakikat dia, ketika itu bila mana hubungan kita dengan negeri China ni baik, kan? Akibat daripada hubungan diplomatik semenjak zaman Tun Razak lagi, kan? Kita lihat Presiden Xi, dia kata apa juga minyak yang dihasilkan oleh Malaysia, minyak sawit yang dihasilkan oleh Malaysia yang diboykot oleh EU, European Union, mereka sanggup beli semua. Itu sebab Datuk Seri Najib balik saja hujung bulan 12 2016, saya ingat lagi. Harga, bukan setakat harga kelapa sawit naik. Datuk Seri Najib pergi ke sana, dia juga berjaya untuk pujuk China yang sudah pun menanam dia punya pokok getah kat Kalimantan untuk ambil balik getah kita. Harga minyak sawit naik, harga getah naik sekitar awal 2017. Itu sebab penting kita kena letak seorang tokoh yang boleh memacu ekonomi negara. 2017 pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 3 terbaik di dunia. Tapi nak buat macam mana, masa tu ramai yang tidak tabayun. Dia tidak menyiasat bila mana fitnah-fitnah pembangkang mengatakan bahawa kita menjurus ke arah kebangkrapan. Mana ada negara yang dia punya pertumbuhan ekonomi nombor 3 terbaik di dunia, 5.9% berbanding dengan GDP kita, boleh dikatakan menuju kebangkrapan. Dari segi hutang kita pun, hutang kita sangat sihat. 2015 lebih kurang dalam 54% lebih. 2016 turun kepada 52.8%, 0.7%. 2017 tinggal 50.8%. Masa kita kalah pilihan raya tu, suku pertama 2018 dah turun jadi 48%. Bagi kat Mahathir dengan Lim Guat Eng, hancur. Hancur. Hutang kita hari ni dah lebih 1 trilion. Siapa punya angkara? Akibat tiada pengalaman. Bukan nak kata tak ada pengalaman. Saya rasa Mahathir ni adalah Perdana Menteri yang paling berpengalaman. Itu kena ingat. Itu sebabnya nak pilih tokoh untuk lead negeri ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan main-main. Bukan main-main. Contohnya macam Bersatu. Geng Bersatu dengan geng PAS ni, contohnya macam PAS dengan Azmin Ali, dia nak supaya Mas Ermiati Ketua Menteri menjadi Ketua Menteri. Tetapi Muhyiddin dia nak Rafiq Nizamuddin menjadi Ketua Menteri. Yang ini pun mereka tak boleh decide. Kan? Mereka bercanggah bab ni. Calon. Bab calon Ketua Menteri. Itu sebab kita tak pernah dengar mereka mengatakan bahawa inilah yang kita dengar ura-ura saja. Kita dengar ura-ura Rafiq Nizamuddin akan jadi Ketua Menteri. Tetapi dalam masa yang sama ada pihak pula promote Mas Ermiati nak jadi Ketua Menteri. Tetapi yang paling peliknya, satu kursi pun dia orang tak boleh menang, dia orang masih boleh berfikir pasal Ketua Menteri. Yang itu yang saya heran. Tapi kalau wanita yang Ketua Menteri macam dululah masa zaman Datuk Seri Wan Azizah nak jadi tak ada masalah kalau wanita tu bagus. Tak ada masalah dia nak jadi Ketua Menteri. Tapi kalau wanita tu tidak ada prinsip. Kalau pilihan raya dia sebagai ketua Puteri UMNO, seorang ketua yang menjaga anak-anak muda di dalam parti UMNO, parti terbesar kat Malaysia ni, dengan 4.2 juta ahli, sepatutnya dia menunjukkan tauladan yang baik. Kerana bila dia menang pilihan raya, orang-orang yang berada di Tanjung Bidara,
berhempas pulas nak memastikan kemenangan dia. Bila menang dia khianat. Melompat. Itu sebab saya yakin Datuk Seri Rauf ni, tak kira lah orang keluarkan apa pun tentang dia, saya yakin dia boleh menang mudah. Sebab rakyat tak boleh terima bila kita pilih dia ketika dia menggunakan lambang dacing, tiba-tiba hari ni dia khianat kita, dia masih lagi ahli parlimen, dia tak letak jawatan ahli parlimen, dia bawa lari kursi UMNO ni, kursi BN ni pergi ke Bersatu. Belum kira lagi dia bawa lagi duit Puteri UMNO. Itu saya serah pada Puteri lah. Kan? Biar Puteri UMNO buat ulasan berapa banyak yang dia tiba-tiba ambil walaupun bukan hak dia. Yelah, kalau nak kira Datuk Seri Rauf lepas dia Datuk Umar 94, Datuk Rauf punya berhempas pulas di Masjid Tanah. Betul. Membela hak-hak orang. Kalau nak dikira ugutan, Mas Emiati juga diugut, saya tahu. Sebab dia punya nama, Mustafa Mohamad punya nama adalah dalam senarai bersama dengan Datuk Seri Ahmad Maslan dan juga apa dipanggil, Tan Sri Syarif Samad, sebagai orang yang dikatakan menerima sebahagian daripada duit 1MDB kononnya. Kan? Tetapi kenapa akhirnya nama Mas Emiati hilang? Kenapa nama Mustafa Mohamad hilang? Adakah kerana dia melompat masuk Bersatu, tiba-tiba dia jadi lembu suci? Betul tak? Jadi di mana datang logik akalnya? Kena ada prinsip. Itu sebab mereka duk canang kata mereka anti rasuah. Saya nak beritahu, UMNO memang ada orang rasuah. Tetapi alhamdulillah, yang rasuah ni semua lari pergi Bersatu. Mustafa Mohamad kita bagi peruntukan untuk pilihan raya, untuk pengundi luar 34 juta. Sebahagian masuk dalam akaun isteri dia, sebahagian masuk dalam akaun anak dia. Saya yakin kalau dia diugut, dia masih kekal bersama UMNO. Tapi bila isteri dia, suami ni anak dia nak diugut, nak dipenjarakan, dia pun berubah fikiran. Ini apa yang mereka buat? Mereka menggunakan polis, mereka menggunakan SPRM, mereka menggunakan lembaga hasil dalam negeri. Datuk Rauf antara orang yang kena 24 juta dia punya cukai pendapatan. Dia memang orang berniaga. Kan? Dia kena sampai 24 juta. Kalau dia fikir tentang diri dia, dia lompat masuk Bersatu, dia settle lah. Orang yang lompat masuk Bersatu, ada dia ambil tindakan undang-undang? Tak ada. Tetapi dia tetap firm bersama dengan UMNO. Itu bezanya. Memang manusia ada kekurangan. Datuk Rauf ada kekurangan, Mas Emiati ada kekurangan. Tetapi kena nilai siapa yang lebih berprinsip. Walaupun diugut, Datuk Rauf stay. Datuk Rauf still bersama dengan UMNO. Dia tak lari. Walaupun dia meniaga, dia punya resort dia boleh dirampas, boleh dikacau oleh pihak kerajaan, tetapi dia tak lari. Dia bersedia berhadapan dengan sebarang ugutan dan sebagainya. Sama juga dengan Sungai Udang ni, Datuk Seri Ali. Kita tahu, saya kenal dia. Dia meniaga dah lama. Dia tambak laut dekat Jakarta. Saya pernah tengok tempat masa kita orang pergi ke Jakarta untuk buat laporan forensik, minta pakar daripada Indonesia menyiasat video Azmin Ali dan Haziq ni kan. Dia tunjuk saya, dia beritahu kawasan yang dia tambak di sana. Memang orang meniaga lama. Dan memang kita tak nafikan dia pun ada meniaga sini. Daripada toke-toke pasir yang tidak ada langsung jati diri pada Barisan Nasional, pada kerajaan, pada negara ni, lebih baiklah dia juga dapat sama. Bukan dia seorang dapat, ramai orang yang dapat konsesi pasir. Tetapi setidak-tidaknya bila kita kalah, kalau dia fikir tentang diri dia duduk diam-diam. Tetapi semenjak kalah tu, dia orang pertama bangkit di Melaka dengan program-program ummahnya, dengan program-program demonstrasi untuk menentang kebobrokan, untuk menentang penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam dan sebagainya. Kita tengok dia juara. Tentang manifesto yang mereka bentangkan tidak ditunaikan, dia menjadi champion. Dia membantu kita juga di pusat sebagai timbalan
Presiden ataupun Timbalan Pengurusi Sekretariat Suara Rakyat, dan dia tak pernah risau dia punya projek kena kacau. Dia tak pernah risau, dia sedia mengambil risiko. Itu sebab saya yakin untuk pilihan raya di negeri Melaka ni, saya yakin Datuk Seri Ali adalah orang yang akan mendapat majoriti terbesar. Dia akan dapat majoriti terbesar. Silap-silap undi dia boleh capai 70 hingga 75%. Mungkin sokongan daripada undi awal, tentera, polis sebagainya. Itu sudah pasti akan memberikan bak kata orang tu bonus kepada dia. Sebab tentera selama hari ni memang bersama dengan Barisan Nasional. Tetapi pilihan raya lepas, saya tak nafikan, bukan setakat tentera. Ada tentera, ada polis, ada kaki tangan awam. Bila dapat janji-janji manis daripada Pakatan Harapan, ada segelintir daripada mereka. Saya tak kata semua, tetapi ada segelintir daripada mereka rasa tidak puas hati dengan Barisan Nasional, tidak rasa apa yang Barisan Nasional bagi sebelum ni baik untuk mereka. Jadi ada juga yang tidak bersama dengan kita dalam pilihan raya lepas. Lepas tu bila Pakatan Harapan memerintah, tuan, apa ni, saya yakin kawan-kawan kat rumah pun boleh menilai. Sakit tak hati tentera-tentera kita bila puak-puak DAP ni, timbalan Menteri Pertahanan daripada DAP, dan bila dia hadir istiadat ni, panji-panji tu perlu ditundukkan, perlu ditundukkan depan timbalan menteri yang jiwa dia jiwa DAP ni. Saya yakin anggota tentera tidak akan sesekali mengulangi kesilapan 2018. Saya yakin. Itu sebab insya-Allah untuk tentera khususnya, mereka dah boleh menilai bagaimana perjuangan komunis cuba diiktiraf oleh puak-puak DAP ni, sebagai sebahagian daripada pejuang kemerdekaan. Mereka tak akan lupa. Mereka tak akan lupa, lebih-lebih lagi kalau mereka ingat Liu Chintong, timbalan Menteri Pertahanan daripada DAP. Saya yakin mereka tak akan lupa. Apatah lagi dengan Muhammad Sabu sebagai Menteri Pertahanan, institusi Angkatan Tentera Malaysia diketawakan. Diketawakan. Dianggap sebagai bahan jenaka oleh setengah-setengah pihak. Elephant fight elephant, the grass suffer. Jangan lupa tu. Saya nak ajar memasak lagi kepada Saya mengajar memasak. Baik, kita nak beralih sebentar di Don Rim ni. Kita tengok Datuk Khairi Datuk Dira lah, calon BN Puteri UMNO, ahli Majlis Tertinggi. Jadi sebagai pelakon, pengarah, ada kelebihan ke Datuk nak menang di Rim ni? Saya yakin Dira dia juga mempunyai kelebihan dia, sebab dia antara orang yang saya tengok dari segi penggunaan social media dia sangat bagus. Saya tengok beliau turun bagi bantuan banjir sebelum dia jadi calon pilihan raya lagi. Jadi bagi saya dia akan mendapat laluan yang lebih mudah daripada calon-calon Don Rim sebelumnya. Bukan satu benda yang mudah. Rim ni bukan satu tempat yang boleh kita kata selamat. Tetapi mungkin dengan kedudukan beliau, mempunyai contohnya lah follower Instagram, Facebook yang baik, dan beliau ni dah bekerja ni, saya rasa dah bertahun dah dia kerja. Saya pun bersama dengan dia ketika menjadi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Social media dia juga membantu dia untuk menang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Pengalaman dia duduk di peringkat pusat bersama dengan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO mematangkan beliau. Saya yakinlah beliau boleh memenangi Don Rim dengan selesa lah. Nak kata mudah tu ada cabaran, tetapi saya yakin beliau boleh menang dengan selesa. Dan apa saja yang dilakukan oleh beliau sepanjang tempoh beliau berkecimpung dalam politik ni, semua ada dalam Instagram dia, semua ada dalam Facebook dia. Tuan-tuan boleh tengok dan nilai sendiri. Dia pun macam orang muda juga, Puteri UMNO, dia ada aktiviti motosikal dia dan sebagainya, macam orang rakyat biasa juga. Masing-masing ada aktiviti, dan saya yakin dia akan mudah didekati oleh rakyat di Don Rim, insyaAllah.
Tapi ada satu audio ketika mesyuarat Majlis Tertinggi, Datuk Dira ni berkecuali dalam ketika nak buat hubungan tentang muafakat, tapi bila itu orang melihat macam Datuk Dira tak ada pendirian, berkecuali. Jadi saya rasa itu pendirian dia lah. Itu pendirian dia. Kita kena faham juga bahawa Datuk Dira ni orang yang rapat dengan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein, kan? Jadi sudah pasti sedikit sebanyak Datuk Seri Syam juga mempengaruhi pendirian Datuk Dira sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi. Mungkin beliau berpendapat bahawa kerjasama di antara UMNO dengan PAS, kerjasama di antara UMNO dengan PPBM ini perlu diteruskan. Seperti mana Datuk Seri Syamsuddin mempunyai pendapat yang sama. Tetapi bila kita berhadapan dengan musuh yang sama, musuh kita hari ini Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Kita lihat Datuk Seri Syamsuddin pun datang turun berkempen. Jadi titik bengit tentang dia ni orang siapa ke apa, kita letak tepi sementara. Hari ini bila dia dah pakai baju Barisan Nasional, tak kira dia ni datang daripada kabilah mana ke, kumpulan mana ke, bos dia siapa ke, kita letak tepi. Yang penting kita kena pastikan kita kena menangkan Dira di Donrim. Kalau kita tak menangkan dia, tiba-tiba BN hanya menang 14 kursi, kurang 1 kursi untuk membentuk kerajaan. Masa tu orang yang boikot Dira ke, orang yang boikot calon MIC di Bemban ke, orang yang mungkin boikot calon MCA kerana mereka bukan Melayu ke, masa tu menyesal tak guna, kan? Kena tunggu lagi 5 tahun. Itu sebab kena pastikan jangan ada 1 kursi pun kita bagi peluang kepada Perikatan Nasional menang, dan pastikan Barisan Nasional kena menang lebih daripada 15 kursi. Walaupun Barisan Nasional menyasarkan 20 kursi, tapi bagi saya lebih daripada 15 kursi itu sudah cukup bagus. Kerana kali ini ada orang kacau daun. Ada 3 penjuru. Dan 3 penjuru ini dia diutus bukan untuk menarik undi Pakatan Harapan. Dia utus untuk memastikan BN kalah. Kerana prinsip perjuangan Perikatan Nasional dan prinsip perjuangan Pakatan Harapan hanya satu: pastikan BN kalah supaya boleh create satu persepsi bahawa BN sekali lagi ditolak oleh rakyat dan tidak mempunyai peluang untuk menang pilihan raya yang akan datang. Barulah orang akan beralih pergi ke Pakatan Harapan, dan barulah Perikatan Nasional boleh pujuk BN untuk bersama kembali dengan mereka untuk berhadapan dengan pilihan raya umum secara berpasukan. Saya yakin ramai dah mula sedar. Kalau kita dulu contohnya UMNO UMNO bertanding 122 kursi. Kalau UMNO sekali lagi, walaupun dalam keadaan kita difitnah 2018 tu cukup dahsyat, kita masih lagi boleh menang lebih kurang 54 kursi. UMNO saja 54 kursi. BN paling banyak sekali menang 79 kursi. Walaupun begitu, kalau kali ini kita bertanding di 122 kursi yang sama, sudah pasti kita akan menang lebih daripada 54 kursi. Itu saya nak jawab rakan-rakan yang kata kita tak boleh menang, kita tak boleh menang. Ni orang UMNO sendiri ni. Orang UMNO yang kiblat dia Muhyiddin Yassin. Dia kata kita tak boleh menang, kita kena kerjasama dengan PAS, kita kena kerjasama dengan Bersatu. Kerjasama dengan PAS saya boleh terima. Tapi kerjasama dengan Bersatu yang ditubuhkan, tujuan dia nak kuburkan UMNO, tak boleh. Kita dah bersama dengan dia, kita dah bagi peluang dia jadi Perdana Menteri. Apa jadi akhirnya? Last kali dia cuba bully kita, dia perlekeh kita, dia tikam kita, kan? Jadi kita tak boleh. Kalau kita pergi sendiri, kita akan menang lebih daripada 90 kursi. Saya yakin UMNO saja akan contribute more than 96. Tetapi kalau kita kerja sama dengan PAS, okey lagi, kita akan agihkan 26 kursi pada PAS, UMNO akan bertanding 96 kursi. Tapi kalau kita kerjasama dengan Bersatu, dulu bila dia parti tepi jalan, belum dapat kuasa, dia nak 55 kursi mengatasi PKR. Dia nak 55 kursi. Cuba bayangkan, kali ni kalau kita berunding dia tinggal 96 kursi, berapa kursi dia akan ambil? Kalau kita punya negotiator bagus sekalipun, paling kurang dia akan ambil 46 kursi. Jadi berapa kursi yang tinggal kat UMNO?
Tinggal 50 kursi. Belum pilihan raya, belum masuk pilihan raya. Dia dah tak banyak. Kan? Belum masuk pilihan raya lagi, dah tahu keputusan lebih buruk daripada tahun 2018. Sedangkan orang dah tahu fitnah-fitnah 2018 tu banyak yang tak betul. Jadi itu sebab saya punya pendirian, dan alhamdulillah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO sudah pun memutuskan untuk mengikut keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2020 bahawa kita tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya akan datang. Saya mengharapkan bila tidak ada seorang pun calon Perikatan Nasional yang menang dalam pilihan raya pilihan raya di Melaka ni, saya harap rakan-rakan daripada PAS fikirlah panjang-panjang. Sedarlah keputusan silap yang dia dah buat, bekerjasama dan bertanding atas tiket Perikatan Nasional pada pilihan raya ni. Sempat lagi nak ubah, tapi jangan sampai orang UMNO terluka luka yang dalam. Sebab kalau dah luka dalam, mungkin susah sikit. The trust akan hilang. Bila sudah saling tidak mempercayai satu sama lain, payah sikit. Tapi saya percaya kalau saya kata UMNO biasanya menang besar, PAS dapat pengajaran lah kali ini. InsyaAllah. Baik. Kita tengok Datuk, warga maya ni suka betul musik Datuk Seri Rauf yang kata repair aircon, keluarkan video-video lama. Tapi Datuk Seri Rauf dah menjawab. Dia kata memang saya dulu kerja teknisi aircon, tapi saya bangun dengan perniagaan dan sebagainya. Tapi ada yang kata Datuk Seri pergi kempen pakai baju lusuh dengan seluar tentera dia. Tapi mungkin pada pandangan Datuk Seri macam mana? Apa yang nak digambarkan kepada Datuk Seri Rauf di Tanjung Bidara ni? Dia, yalah, itu mungkin style dia. Saya pun cakap dia, Datuk pakailah seluar betul kan. Dia kata ni seluar kerja, senang. Okay. Senang, selesa kan. Tak kira lah. Saya rasa pendekatan masing-masing, rupa bentuk masing-masing tu, itu hak masing-masing lah. Dulu pun saya gemuk. Orang pun kata saya ni. Yalah, kalau kita tengok kat Facebook, kadang-kadang orang kata kita makan rasuah. Tetapi kita tak pernah memegang jawatan yang ada peluang untuk meluluskan apa-apa. Jadi macam mana nak terima rasuah? Dan kalau misalnya kita ni tak bersih, saya duduk di Kementerian Kewangan tu, saya boleh gunakan kedudukan saya untuk mempengaruhi orang lain untuk meluluskan apa-apa. Betul tak? Tapi saya tak buat. Kalau saya buat, agak-agak lah, bila kalah pilihan raya tu, berani tak saya duduk depan Balai Polis, saya duduk depan SPRM, saya lawan dia orang? Sudah pasti saya tak boleh buat. Kan? Itu sebab pentingnya kita nak pilih pemimpin ni, kan? Kita jangan pilihlah ikut rupa dia. Kena ingat juga dulu antara sebab badan saya besar ni. Sebab saya duk hari-hari kerja pagi, petang. Kadang-kadang di Kementerian Kewangan tu, tengah hari saya pergi ceramah satu tempat, petang satu tempat, malam satu tempat. Satu hari 3. Gym tinggal, jalan kaki pun tak sempat. Kayu basikal jangan cakap lah, masa tu basikal pun tak ada. Kan? Sekarang baru ada masa nak kayu basikal. Lepas tu itu hari kena COVID sikit. Hilang 21 kilo. Mula kita dah rasa, oh, bila badan kurus ni sedap rupanya. Kan? Selesa. Kan? Pergerakan lebih cergas, kita tak mudah ngantuk. Jadi kita kena maintain lah. Mungkin lah setiap manusia dia ada cara dia. Mungkin ni beberapa soalan terakhir, sebab kita tengok masih ada penggunaan studio dan sebagainya. Ali Zahari dah dinamakan sebagai Ketua Menteri untuk Pakatan Harapan. Datuk melihat, adakah Ali Zahari ni kalau sebelum ni Ketua Menteri, jadi satu Ketua Menteri kawalan DAP? Sebab kita tahulah DAP yang mahukan Ali Zahari. Kalau mungkin dari segi keadilan, ada Syamsul Iskandar, ada Datuk Seri Sarun, dan Parti Keadilan yang ada kursi banyak. Jadi bila Ali Zahari ni lantik, amanah kursi tak banyak lah dalam Pakatan Harapan ni. Adakah benar dakwaan-dakwaan kata Ali Zahari akan jadi kawalan DAP, dia akan jadi Ketua Menteri? Ini bukan soal benar tak benar. Dah berlaku pun. Dah berlaku pun. Kan? Kena faham, walaupun PKR mahukan Syamsul Iskandar menjadi Ketua Menteri, sebab dia bertanding 11 kursi. Kan? Amanah hanya 8 kursi. DAP juga 8 kursi. Sepatutnya memanglah Syamsul Iskandar dinamakan sebagai calon Ketua Menteri. Betul tak? Tetapi kenapa? Sebabnya Adli Zahari mendapat dokongan daripada DAP. Kenapa DAP tak sokong Syamsul Iskandar? Sebab kalau sokong Syamsul Iskandar, jumlah
jumlah wakil rakyat PKR lebih ramai daripada DAP. Ini kita buat assumption kalau menang semualah, kan. Jadi itu sebab dia kena sokong yang kecil. Apatah lagi amanah ni umpama macam anak syarikat kepada DAP, kan? Yang tubuhkan Bersatu cadangan daripada Lim Kit Siang, yang tubuhkan Amanah juga adalah cadangan daripada DAP juga. Yang menaja Mak Sabu menggunakan bantuan bulanan daripada syarikat perbekalan air Pulau Pinang juga DAP yang bagi. Saya nak beritahu bahawa kalau rakyat nak tengok boneka DAP diangkat menjadi Ketua Menteri, undilah Pakatan Harapan. Kena ingat, pengalaman yang paling buruk dalam sejarah Malaysia ialah bila minority rules. 126 kursi membentuk sebuah kerajaan pada tahun 2018. 126 kursi. Paling banyak dari kalangan 126 kursi ini yang mempunyai kursi paling banyak ialah PKR, 49 kursi. Kenapa Wan Azizah tak jadi Perdana Menteri? Kenapa Anwar Ibrahim tak diangkat menjadi Perdana Menteri? Kenapa yang hanya ada 13 kursi yang bertanding 55 kursi tetapi hanya 28% menang, 13 kursi je menang, Bersatu Tun Mahathir diangkat menjadi Perdana Menteri? Sebab apa? Sebab dia didukung oleh 42 orang wakil rakyat daripada DAP. Kenapa DAP tak menyokong Anwar? Sebab dia orang dah lama dengan Anwar Ibrahim ni. Anwar ada 49 kursi. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, belum tentu Anwar akan ikut semua kehendak DAP. Jadi itu sebabnya DAP kena sokong orang yang boleh dipegang telurnya. Dalam erti kata lain lah, dalam bahasa yang mudah dipaham, kan? Bila 13 campur dengan 42, maka akhirnya orang yang dikuasai oleh DAP itulah yang akan memerintah. Itu sebab zaman pemerintahan Tun Mahathir, semua benda yang DAP minta semua dapat. Semua benda yang Tun Mahathir nak buat, contohnya untuk orang Melayu, dibantah oleh DAP. Last sekali tak boleh buat. Banyak dah benda ni berlaku. Jadi jangan sampai kesilapan kita memilih di peringkat pusat 2018 kita ulangi lagi sekali di Dewan Undangan Negeri Melaka ni, PRM Melaka. Okey, saya kira kita dah berada di hujung rancangan. Kita nak Datuk beri pesanan kepada pengundi Melaka, mungkin pengundian awal pada 20 hari bulan, kan? Jangan buat kesilapan, buat pilihan yang tepat untuk masa depan kerajaan negeri Melaka 5 tahun akan datang. Saya nak beritahu bahawa hari ini disebabkan oleh SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, kan, yang lebih menguntungkan parti Muhyiddin Yassin kerana semua jentera BN tak boleh pakai. Kita hari ini memerlukan sokongan daripada abang-abang, kakak-kakak pengundi di Melaka. Begitu juga pengundi-pengundi di tempat lain. Sebab apa saya kata begitu? Kerana hari ini anda yang berada di rumah boleh membantu kami. Macam mana cara anda boleh membantu kami? Share live ni supaya lebih ramai rakyat yang akan sedar tentang kebobrokan Pakatan Harapan, kebobrokan Perikatan Nasional sepanjang tempoh 22 bulan dan 18 bulan mereka memerintah. Kalau ramai rakyat dapat disedarkan, kami nak sedar tak boleh, tetapi anda boleh membantu. Yang mana berada di luar Melaka, pastikan siapa juga kenalan anda di Melaka, tolong call mereka, beritahu dengan mereka, pastikan undi Barisan Nasional dalam pilihan raya, baik 16 hari bulan pengundi awal, begitu juga dengan 20 hari bulan ketika kita berhadapan dengan pilihan raya negeri, hari mengundi. Pastikan juga bahawa setiap apa yang kami sampaikan, setiap apa yang saya sampaikan dalam live Facebook saya, Lokman Nur Adam Official, ataupun live oleh Datuk Seri Najib, oleh Datuk Seri Muhammad Hassan, oleh pimpinan-pimpinan UMNO, pastikan tolong bantu share. Kerana bila anda share, barulah mesej itu akan sampai. Kerana di Melaka kita tidak dibenarkan berkempen. Di Melaka kita tidak boleh buat walkabout, kita tidak boleh buat pendekatan kempen secara bersemuka, tidak boleh pergi rumah ke rumah. Maka kita perlukan sokongan anda. Hanya dengan menekan button share dan kemudian anda membantu
untuk upload di dalam Facebook, di dalam Instagram, di dalam Twitter, di dalam apa juga termasuk WhatsApp. Ambil link dan kemudian post di WhatsApp. Tak kira lah WhatsApp keluarga anda, WhatsApp jiran tetangga anda, WhatsApp taman anda, WhatsApp surau anda, WhatsApp sekolah-sekolah ataupun WhatsApp bekas universiti, supaya lebih ramai yang akan membantu kami untuk share maklumat-maklumat ini kepada rakyat. Hanya dengan menyedarkan rakyat tentang apa yang berlaku sepanjang tempoh 22 bulan kita bagi peluang Pakatan Harapan memerintah dan 17 bulan Perikatan Nasional memerintah, barulah rakyat akan sedar betapa pentingnya kita mempunyai sebuah kerajaan yang stabil dan mampu untuk menjaga ekonomi khususnya di negeri Melaka ini dengan baik. Dan pastikan dah 20 hari bulan dan 16 hari bulan IC anda bersama anda, tidak hilang, tidak dicolek oleh mana-mana pihak. Keluar awal pagi, jangan tunggu hujan baru nak keluar, dan pastikan sampai di tempat pembuangan undi. Bulatkan tekad, kuatkan semangat, pangkah Barisan Nasional. Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Lokman Nur Adam bersama kita pada malam ini, memberi penerangan, pencerahan tentang apa yang berlaku dalam situasi Kerajaan Negeri Melaka. Pengundi-pengundi perlu membulatkan tekad 20 hari bulan ini dan 16 hari bulan ini, hari pengundian awal. Baiklah, kita ucapkan ribuan terima kasih Tuan Lokman. Saya kira sampai di sini dulu saya langsung kita pada malam ini. Kita akan kembali bersiaran langsung lagi pada esok, pada hari esok. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam.